kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan taufik dan hidayah untuk kita semua berkumpul di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik di waktu yang baik. Pada bulan yang lepas kita membicarakan tentang peperangan Siffin dan peperangan Jamal, dan sebelumnya kita ada membahaskan juga tentang pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan peristiwa-peristiwa yang sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkenaan dengan tahawulan. Daripada satu episod kepada satu episod, yang mana episod fitnah yang berlaku ini sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis kisah. Dan peperangan Jamal, ini adalah peperangan setelah daripada peperangan Siffin, adalah peperangan yang kedua setelah peperangan Jamal, krisis dalam kalangan sahabat-sahabat besar. Yang mana dalam peperangan Jamal berlaku di antara kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bersama dengan dua orang asyarah mubasyirin bil jannah, dua orang sahabat besar yang mana termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan oleh Nabi surga, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, bertempur dengan kumpulan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, dan berlanjutkan kepada peperangan Siffin di antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan sepupu Nabi iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Yang mana peperangan Siffin ini melibatkan 90,000 dalam kumpulan Sayyidina Ali. Tentera Sayyidina Ali berjumlah 90,000 tentera berlawan dengan tentera Muawiyah bin Abi Sufyan 120,000. Di pihak kumpulan Sayyidina Muawiyah terbunuh 45,000 tentera, dan di pihak Sayyidina Ali terbunuhnya 25,000 tentera. Dan dua kumpulan ini melibatkan beberapa orang sahabat. Maka berlaku iskal ataupun timbul persoalan di dalam krisis ataupun episod fitnah peperangan Siffin ini tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bertaraf mutawatir. Kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu hadis, hadis mutawatir ini hadis yang lebih tinggi martabat dan kedudukannya berbanding hadis sahih. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh 20 orang sahabat. Hadis yang mana terbunuhnya Ammar bin Yasir. Dalam hadis dikatakan bahawasanya Ammar taqtuluha al-fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah. Fi'atul baghiyah ialah kelompok penderhaka. Maka Ammar di dalam peperangan Siffin ini berada di posisi kumpulan Sayyidina Ali. Maka dihujumlah kepada kumpulan Muawiyah sebagai kelompok penderhaka berdasarkan hadis ini, kerana yang membunuh Ammar ialah kumpulan Muawiyah.
Baik. Jadi apakah Muawiyah ini adalah penderhaka? Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, dan ada beberapa label yang telah diletakkan di atas tubuh Muawiyah. Dikatakan bahawa Muawiyah ini ialah hubbud dunia wa riyasah, cinta kepada dunia dan kepimpinan. Dikatakan bahawasanya Muawiyah ini adalah munafik, sahabat Nabi yang digelar sebagai munafik, digelar sebagai fasik. Bahkan ada yang mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan ini daripada agama Islam, mengkafirkan Muawiyah. Siapa yang mengkafirkan Muawiyah? Ialah kelompok Khawarij. Baik. Jadi kita bahaskan beberapa persoalan di sini, iaitu apakah Muawiyah itu betul-betul kelompok baghiyah, kelompok penderhaka kepada kumpulan ataupun kepimpinan yang sah, iaitu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ramai daripada ulama telah mempertahankan tubuh badan Muawiyah, kerana Muawiyah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana telah dijanjikan syurga berdasarkan umum hadis, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, awwalu jaishin min ummati yagruna ila al-bahr faqad jannah. Kumpulan pertama dalam umat aku yang mengemudikan tentera laut, maka baginya syurga. Ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Nabi kata, kumpulan pertama dalam kalangan umat aku yang mengemudikan tentera laut, maka baginya syurga. Ketika dituturkan hadis ini oleh Nabi SAW, pasukan tentera Islam belum lagi mempunyai armada tentera laut. Armada tentera laut yang pertama ditubuhkan, diasaskan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua. Dan panglima tentera Islam yang pertama, panglima tentera laut Islam yang pertama ialah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah ini termasuk di dalam umum hadis Nabi, awwalu jaishin min ummati yagruna ila al-bahr faqad jannah. Tentera pertama dalam kalangan umat aku yang mengemudikan tentera laut, maka baginya syurga. Maka Muawiyah telah dihasanahkan, telah dijamin oleh Nabi sebagai syurga. Bagaimana orang yang telah dilabelkan sebagai kafir oleh kelompok Nahrawan ataupun kelompok Khawarij yang telah murtad daripada Khalifah Ali karamallahu wajhah, yang telah keluar daripada kepimpinan Sayyidina Ali, dan juga telah melabelkan Muawiyah dan menuduh Muawiyah dan Ali sebagai kafir. Bagaimana mereka berani mengatakan Muawiyah itu kafir, sedangkan Muawiyah ini adalah orang yang dijanjikan syurga. Orang kafir tidak akan masuk syurga, khalidina fiha abada. Orang kafir ini duduk di dalam neraka selama-lamanya. Maka tuduhan yang mengatakan bahawa Muawiyah itu kafir telah ditolak oleh para ulama. Dan dikatakan juga bahawa Muawiyah ini adalah kelompok penderhaka berdasarkan hadis mutawatir, iaitu Ammar taqtuluha al-fi'atul baghiyah, Ammar akan dibunuh oleh kelompok penderhaka. Maka para ulama mengatakan bahawasanya Muawiyah ini bukan kelompok penderhaka, walaupun ada hadis ini, iaitu Ammar akan dibunuh oleh kelompok penderhaka, kerana dalam peperangan Siffin, Ammar bin Yasir berada di posisi kedudukan tentera Ali menentang tentera Muawiyah. Ulama mengatakan bahawasanya hujah untuk mengatakan bahawasanya Ammar dibunuh oleh kelompok penderhaka dan Muawiyah itulah kelompok penderhaka ditolak dengan tiga hujah. Yang pertama iaitu para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup pada berlakunya krisis peperangan Siffin tidak menggunakan hadis tersebut untuk menghujum mana-mana pihak, baik pihak Sayyidina Ali ataupun pihak Muawiyah. Kerana hadis ni maklum dalam kalangan sahabat, 20 orang sahabat meriwayatkan hadis ini.
20 orang sahabat meriwayatkan hadis ini, dan bahkan dalam kalangan 20 orang sahabat itu ada 2 orang yang meriwayatkan hadis ini berada di kumpulan Sayyidina Muawiyah. Di antaranya Amr bin As. Amr bin As berada di kumpulan Muawiyah. Sedangkan Amr bin As meriwayatkan hadis ini. Abu Ayyub Al-Ansari juga yang meriwayatkan hadis ini tidak memilih pihak berkecuali, tidak berada di pihak Muawiyah dan tidak berada di pihak Sayyidina Ali. Mereka tahu hadis ini, tapi mereka tidak berpihak. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi mengetahui bahawasanya pihak Muawiyah itu adalah kelompok penderhaka, berdasarkan hadis ini, pasti dan pasti sahabat-sahabat Nabi tidak akan mengambil sikap berkecuali. Mereka pasti akan berada di kumpulan Sayyidina Ali, kerana mereka mengetahui bahawa Ammar berada di pihak Sayyidina Ali. Mereka tidak akan berkecuali di posisi Muawiyah ataupun tidak berada di posisi tengah. Pasti mereka akan berada di posisi Sayyidina Ali. Jadi hadis ini menolak bahawasanya Muawiyah itu adalah penderhaka. Yang kedua, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menerima rundingan damai ataupun dipanggil sebagai tahkim. Rundingan damai di antara Muawiyah dan Ali. Ketika mana kumpulan Muawiyah hampir kalah, Amr bin As telah mengangkat senjata, dan di hujung senjata itu ada Quran, dan mereka minta dengan pihak Sayyidina Ali untuk menerima proses damai, untuk berdamai. Sayyidina Ali, kalau dia mengetahui bahawasanya Muawiyah itu berada di pihak yang salah, pasti Sayyidina Ali tidak menerima proses majlis tahkim ataupun rundingan damai, dan pasti Sayyidina Ali akan memerangi kumpulan Muawiyah sehabis-habisnya. Dan yang ketiga, hujah yang ketiga yang dikatakan ulama, kalaulah Muawiyah itu berada di pihak penderhaka, pasti Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucunda Nabi, tidak akan menyerahkan takhta khalifah kepada Muawiyah. Sayyidina Hasan memegang khalifah selama 6 bulan, kemudian menyerahkan kuasa khalifah umat Islam ini kepada Muawiyah. Hasan tahu hadis ini, Ammar taqtulha al-fi'atul baghiyah, Ammar akan dibunuh oleh pihak penderhaka, tapi dia menyerahkan takhta khalifah kepada Muawiyah, kepada Muawiyah. Jadi siapakah kelompok penderhaka ini? Yang dikatakan kelompok penderhaka ini siapa? Kelompok penderhaka yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini ialah orang yang menyebabkan matinya, terbunuhnya Sayyidina Osman, dan orang yang menyebabkan tercetusnya peperangan Jamal dan peperangan Siffin, iaitu kelompok penderhaka Khawarij Al-Bughah yang datang daripada Basrah, Kufah dan Mesir. Baik. Jadi kita tahu bahawa Muawiyah ni dia menentang Sayyidina Ali ni bukan kerana ingin mendapatkan khalifah, tetapi dia nak backup ataupun nak mempertahankan saudaranya, sepupunya, iaitu Osman, menuntut bela Osman yang terbunuh secara zalim. Dan Muawiyah dia ada dalil dia kenapa dia berada di posisi menentang Ali. Sebenarnya dia tidak menentang Ali, tapi dia nak mempertahankan Muawiyah berdasarkan ayat Al-Quran. Disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33, wa min qutila mazluman faqad ja'alna liwali sultana. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kerabat-kerabatnya liwalihi, kerabat-kerabatnya sebagai sultana, sebagai orang yang bertanggungjawab. Baik. Dan peristiwa peperangan Siffin ini telah diberitahu oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'ah hatta taqtatila azimatani takunu bainahuma muqtalatun azimatun da'watuhuma wahidah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga terjadinya 2 peperangan yang besar di antara 2 kelompok yang besar, dan kedua-duanya menyeru seruan yang sama. Baik. Yang seterusnya, peristiwa yang seterusnya ialah kemunculan Al-Khawarij, dan berlakunya perang Nahrawan.
Perang Nahrawan ini tuan-tuan berlaku setelah daripada peperangan Siffin, yang mana seramai 12,000 orang daripada pihak tentera Ali telah keluar daripada barisan tentera Ali kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Sayyidina Ali karamallahu wajhah menerima proses rundingan damai dengan Muawiyah. Dia marah kepada Sayyidina Ali. Dia mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila dia keluar daripada pihak Sayyidina Ali, maka dia telah mengkafirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengkafirkan Uthman, mengkafirkan Talha bin Ubaidillah, mengkafirkan Zubair bin Awam, dan mereka mengatakan, kenapa kami mengkafirkan mereka-mereka ini? Walhal mereka ini adalah sahabat Nabi. Kerana mereka ini sahabat Nabi tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak kira siapa kamu, apa status kamu, kalau kamu tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, maka kamu kafir. 12,000 tentera Sayyidina Ali ini keluar dan memberontak pula kepada Sayyidina Ali. Mereka merancang untuk membunuh Muawiyah. Mereka merancang untuk membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan mereka telah melaungkan slogan, tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum selain daripada hukum Allah Taala. Dan mereka ini mengatakan kepada Ali, Sayyidina Ali, dia kata, "Hei Ali, engkau telah melepaskan nama yang mana Allah Taala pakaikan nama ini kepada kamu, yang nama khalifah umat Islam. Kamu khalifah, tapi kamu tidak gunakan khalifah, kedudukan khalifah untuk berhukum dengan hukum Allah Taala. Dan kamu telah membuat pakaian yang mana pakaian ini telah dipakaikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak mengamalkan hukum yang mana hukum ini diturunkan kepada umat ini. Maka kamu ini telah murtad daripada Allah Taala." Dan mereka ini menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Kamu tidak mempraktikkan hukum Allah Ta'ala, maka kamu kafir. Firqah ataupun idea Khawarij ini, mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Kalau orang yang tidak semayang, automatik kafir. Kita semayang kafir ke tak? Orang tinggal semayang kafir ke tak? Orang tinggal semayang kafir ke tak? Tak kafir. Golongan Khawarij ni golongan yang literal, golongan yang tekstual. Tidak melihat, tidak bertaamul, tidak berinteraksi nas mengikut konteks dia. Mereka membacakan ayat-ayat hadis, ayat Quran ataupun hadis secara zahir, secara teks, tapi tidak memahami konteks ayat tersebut. Sebab itulah ulama mengatakan bahawasanya innahum intalaqu ila ayati nuzilat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Ini dalam Sahih Bukhari. Orang yang Khawarij ini dia menggunakan ayat-ayat yang Allah Taala turunkan kepada orang kafir, dan menjadikan ayat ini kepada orang, telah menjadikan ayat ini hukumnya kepada orang-orang mukmin. Contohnya, kalau kita tinggal sembahyang dia kafir tu. Dia ada dalil dia, tapi dalil dia tidak tepat, tidak melihat kepada konteks dia. Teks tu ada dia baca. Contoh dalam hadis disebutkan, man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafar, maka orang tu kafir. Kita baca hadis, orang tinggal sembahyang ni kafir. Anak kita tinggal sembahyang, mu kafir. Bini kita tinggal sembahyang kafir. Memang hadis tu ada. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan kafir di sini? Kufur ada dua. Dia ada kufur nikmat, dia ada kufur akidah. Kufur nikmat iaitu orang yang derhaka dengan nikmat Allah Taala. Contoh kita tinggal sembahyang. Kita dipanggil kufur. Dari sini ini kufur nikmat. Maksud kufur nikmat ini, nikmat setiap sesuatu yang Allah Taala bagi kepada kita, maka dengan sesuatu itu kita melakukan
kita kembalikan sesuatu itu kepada Allah. Mata Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka dengan mata itu kita melihat kebaikan, kita melihat jalan ke masjid, kita melihat jalan-jalan ke majlis ilmu. Itu mata, nikmat, dia panggil nikmat. Tapi kalau mata ni kita tengok orang Cina duk joget, kita tengok budak-budak duduk TikTok, TikTok buka aurat, takti macam kera gila tu, itu dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat ni sesuatu ni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dengan sesuatu tu kita lawan arahan Allah Ta'ala. Tangan Allah Ta'ala bagi untuk buka Quran, untuk cari rezeki, tiba-tiba tangan tu kita buat benda maksiat, itu dipanggil kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kesihatan dengan idrak hawasul khamsah, dengan sihatnya 5 panca indera apa semua sekali tu, tiba-tiba kita tak semayang, itu dipanggil kufur nikmat, bukan kufur akidah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang tinggal semayang, baik sengaja ataupun tak sengaja, dan tidak kufur lagi. Wa fihi tafsir, ada perincian dia. Kalau tinggal semayang kerana malas, kalau tinggal semayang kerana saja-saja dia tinggal semayang, orang itu dalam Islam dihukum sebagai fasik saja. Fasik iaitu orang yang melakukan dosa besar dan wajib dia bertaubat. Wajib dia bertaubat, dia masih lagi Islam, status dia Islam. Tapi kalau semayang tu dia tak buat dan dia engkar kewajipan semayang, baru kafir. Dia kata semayang ni tak wajib atas aku. Apa nak semayang ni? Semayang ni adalah kenderaan kita nak sampai kepada Tuhan. Aku ni sampai Tuhan dah, tak wajib atas aku semayang. Orang lagu tu tak ada apa. Tak perlu isi borejak kafir tu lagu tu. Baik. Jadi golongan Khawarij ni, idea dia ni bermula daripada zaman Nabi, zaman Sayyidina Osman, hingga berlanjutan ke berlanjutan hingga ke akhir zaman. Di zaman Nabi sendiri tu ada dah sahabat yang memiliki, bukan sahabat, orang yang mana memiliki idea Khawarij. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Bukhari. Hadis yang mana Dzulhuwaisirah, dia tegur Nabi SAW ketika mana Nabi membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang dalam perang Hawazan. Dia kata kepada Nabi SAW, Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dil, dan berlakulah adil, fa innaka lam ta'dil, kerana sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Orang ni dia kata kepada Nabi, dia suruh Nabi bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, wailak awaihak, celaka engkau. Wa man ya'dil idza lam akun a'dil, siapakah lagi yang tidak adil kalau aku ni tidak adalah orang yang tidak adil? Siapakah lagi yang adil kalau aku ini adalah orang yang tidak adil? Kemudian Umar ketika mana mendengar lelaki itu menegur Rasulullah secara ta'an, secara mencela Nabi, lalu Umar kata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, idzan li fihi adrib unuqahu, izinkan aku untuk menebas tengkuk orang ini. Lalu Nabi kata, da'hu, tinggalkan dia. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, sesungguhnya dia satu hari nanti dia akan mempunyai sahabat, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, yang mana apabila kamu bandingkan solat kamu dengan solat dia, kamu akan rasa solat kamu ni tidak ada apa-apa. Wa siyamahu ma'a siyamihim, kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa dia, kamu akan rasa puasa kamu ni tidak ada apa-apa. Yaqra'unal Quran, kelompok ni dia baca Quran. La yujawizu taraqihim yamrukuna minal Islam, dia baca Quran, tapi Quran ni la yujawizu taraqihim, tidak masuk ke dalam lubuk hati dia, sampai kepada tengkok saja. Dia baca dengan tarannumnya apa semua. Kerana golongan Khawarij ini di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam perang Nahrawan ni 8,000 qurra. 8,000 qurra ni Khawarij. Qurra ni siapa? Qari baca Quran tu.
Dia baca Quran. Yang bunuh Sayyidina Osman siapa? Qori-qori ni. Qori-qori yang baca Quran secara teranum, sedaknya baca. Tapi Quran ni hanya lekat di tekak je, tak masuk dalam perut. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Dia keluar daripada agama, kata Nabi SAW, sebagaimana panah meluncur daripada busur dia. Ini kelompok Khawarij. Yang mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila melihat tenteranya 12,000 orang keluar daripada barisan tentera, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah cuba berunding. Cuba berunding memujuk kelompok-kelompok ini yang asalnya mereka ini berintimak menggabungkan diri dengan kumpulan Sayyidina Ali. Kemudian dia keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali kerana dia mengatakan bahawa Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Mula-mula Sayyidina Ali menghantar Abdullah ibn Abbas untuk berunding. Alhamdulillah, daripada perundingan tersebut 500 orang telah kembali kepada kumpulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang lain tetap lagi berdegil dengan fahaman dia bahawasanya Ali telah kafir, Amr bin As telah kafir, Abdullah bin Abbas ni kafir. Orang yang mengikut keputusan Ali ni telah kafir sebab tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali telah menghantar Qais bin Sa'ad dan Abu Ayyub Al-Ansari untuk berunding dengan kumpulan Khawarij ini. Tapi mereka juga tak nak dengar kata juga, tak terima rundingan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali telah menghantar telah menghantar 12 orang daripada barisan tentera Ali dan memilih 12 orang daripada barisan tentera Khawarij ini untuk berunding. Tapi menemui jalan yang buntu juga. Jalan yang buntu juga sehinggalah satu hari seorang sahabat Nabi SAW iaitu Abdullah bin Khabab Al-Arati dan isteri dia dibunuh ketika mana Abdullah bin Khabab ni lalu di pasar di Kufah. Di pasar di Kufah, Abdullah bin Khabab ni sahabat Nabi dan isterinya dibunuh. Dan ketika tu isteri tengah mengandung, dibelah perut isteri Abdullah bin Khabab, dibuang anak daripada perut, dibunuh anak tersebut. Maka berita ni sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata ni tak jadi apa dah, berunding 3-4 kali ni jadi kepala halia. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menghantar bala tentera dalam jumlah 14,000 orang pergi bertempur dengan kumpulan Khawarij di Nahrawan, yang menyebabkan kumpulan Khawarij ni lari kalah habis, mati habis, tinggal 500 orang je. 500 orang tu lari cedak-cedung lari tapi mereka lari pun idea Khawarij ni masih lagi terpendam dalam hati dia ni. Dalam hati dia, sehinggalah berlakunya peristiwa ni. Kalau kita nak cerita Khawarij ni, dia panjang. Sampai sekarang ni Khawarij ni ada, zaman sekarang ni ada idea Khawarij ni dipakai oleh siapa? Bukan sekadar orang jahil. Idea Khawarij ni Tok Lebar pun ada idea Khawarij. Hok janggut hok mana puasa di siang hari, malam hari duk berjaga, duk baca Quran. Yang mana ada seorang daripada Khawarij ini, dia berdendam dengan Sayyidina Ali, dia pergi bunuh Sayyidina Ali. Namanya siapa? Ini alamat yang keseterusnya, iaitu Maqtal Al-Imam Al-Ali, kematian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh. Wa min alamatil sa'atil wusta Maqtal Al-Imam Al-Ali radhiyallahu anhu. Dibunuhnya oleh Sayyidina, dibunuh di antara tanda besar, di antara tanda pertengahan kiamat, iaitu dibunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh wa kana maqtuluhu fi yaumil Jumaah, dibunuh pada hari Jumaat 17 Ramadan sana 40 minal hijrah, 17 Ramadan, hari nuzul Quran. 17 Ramadan hari nuzul Quran tahun 40 hijrah. Dia ketika mana Sayyidina Ali jadi tok imam sembahyang subuh. Yang bunuh dia siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ni saya dah cerita dah kepada tuan-tuan.
Zaman Uthman hantar dia jadi tok guru Quran di Mesir, ngajar orang Mesir, belajar Quran. Tapi dia memiliki idea-idea Khawarij. Telah terpengaruh dengan idea-idea Khawarij, dia pergi bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bunuh. Dan dia bunuh tu, sambil dia bunuh Sayyidina Ali tu, dia baca apa? Dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran. Dia rasa perbuatan dia tu betul. Dia kata taksub pokok Khawarij ni. Dia yakin benar-benar ni, jazam. Kerak putus pun tak apa, dia kata. Dia baca ayat Quran. Apa ayat Quran dia baca? Iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Iaitu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sebahagian manusia, daripada manusia yang telah mengorbankan dirinya kerana mendapatkan redha Allah Ta'ala. Ni dia ni, korbankan diri dia ni, bunuh sahabat Nabi. Tapi katanya sahabat Nabi kafir ni, dia bunuh ni kerana nak dapat redha Allah. Bunuh orang yang mana tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Dia bunuh Ali ni untuk redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak kira dah siapa daripada dia, sahabat ke, tok lebah ke, tok wali ke. Bahkan ketika mana dia ditangkap, sahabat-sahabat ingin hukum kisah, hukum balik, nak jatuh hukum bunuh kepada Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni tok lebah lah, Abi, bukan tok lebah, Abi. Dia ni siang hari tidur, siang hari puasa, siang hari tidur tak apa, siang hari puasa, malam hari berjaga malam. Okey, mulai munajat jerit, janggut dia panjang, insya-Allah tabarakallah. Janggut panjang, malam hari tu berjaga malam, kita malam hari tidur. Siang hari tak kerja, dia siang hari puasa. Dia kata kepada sahabat Nabi orang nak bunuh dia tu, dia kata, kalau mu nak bunuh aku ni, mu jangan kerak tekuk aku selalu, jangan pancu tekuk aku terus. Mu nak kerak pun kerak sikit-sikit, start daripada kaki, paha, lutut, perut. Supaya apa? Supaya aku dapat melihat tubuh-tubuh aku dipotong atas jalan Allah Ta'ala. Ini idea Khawarij. Kalau di Yaman ni ramai pokok Khawarij ni bunuh habaib, masyaikh. Dia pergi bom masjid-masjid. Duk bom tempat hamba duk belajar dulu di Gubatul Idrus, makam Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni, pergi bom. Dia kata tempat tu jadi tempat orang duk memuja, duk melakukan syirik, duk menyembah. Walau kita ziarah kubur, kita duk sembah orang dalam kubur. Ziarah kubur duk ingatkan mati. Duk tawassul dengan orang-orang soleh, ada nas dia harus dalam maratib Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Lepas daripada Sayyidina Ali dibunuh, maka Sayyidina Hasan jadi khalifah. Ini tanda kiamat juga. Nabi kata, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anak aku ni sayyid. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, ibni hadza sayyid sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Nabi kata, dia ni akan mendamaikan di antara dua kelompok daripada kaum muslimin yang bergaduh. Anak aku ni Hasan sayyid. Berdasarkan hadis inilah, daripada keturunan Nabi itu semua sayyid. Sayyid. Keturunan sayyid, iaitu keturunan Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Hasan ni naik jadi pemerintah nebulan saja, tak lama nebulan saja. Kemudian semasa dia jadi pemerintah tu, bergaduh, masih lagi konflik yang berlaku di zaman ayahanda dia Sayyidina Ali ni, berterusan sampai ke zaman dia jadi pemerintah. Masih lagi bertempur dengan Muawiyah, sehinggalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dia hantar bala tentera daripada Iraq pergi ke mana? Pergi ke Syam. Muawiyah ingat ke dia nak perang. Rupanya Muawiyah terima utusan daripada Hasan, Sayyidina Hasan, bahawasanya Sayyidina Hasan ni nak serahkan jawatan khalifah ni kepada Muawiyah. Kenapa dia nak serahkan jawatan khalifah ni kepada Muawiyah?
sedangkan dia ni cucunda Nabi, sebab dia nak jaga darah umat Islam daripada tumpah, dalam keadaan tumpah dengan tidak bersalah. Selagi mana salah seorang daripada mereka ni kerahkan, maka akan ramai lagi daripada umat Islam akan mati. Mesti salah seorang ni kena beralah. Sehinggalah Sayyidina Hasan mengatakan kepada Muawiyah, aku akan serah kepada kamu jawatan dengan syarat, dengan syarat kamu jaga hak-hak daripada ahli keluarga Nabi SAW waktu pemerintahan kamu. Dan sekiranya kamu jadi khalifah, pengganti selepas kamu ni jangan kamu bagi kepada kerabat kamu daripada ahli keluarga kamu. Khalifah selepas kamu ni mestilah dibuat dengan keputusan syura, sepakat daripada syura sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ketika mana Iman Sayyidina Hasan menyerahkan jawatan kepada Muawiyah, Sayyidina Hasan berkhutbah, dan khutbah dia masyhur, dengar kepada kita sampai ke hari ini. Dia kata apa? Ayyuhan nas, ini khutbah cucunda Nabi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai manusia, innallaha hadakum bi awwalina, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada kamu semua dengan kelompok yang awal dalam kalangan kita. Wa haqqan dima'akum bi akhirina, dan melindungi darah kamu melalui orang yang terkemudian dalam kalangan kami. Wa inna Muawiyah naza'ani amran ana ahaqqu bih. Sesungguhnya Muawiyah ini telah mengambil jawatan khalifah yang mana aku lebih berhak untuk memegangnya. Sayyidina Hasan ini lebih berhak memegang jawatan khalifah daripada Muawiyah. Wa inni taraktuhu haqqana lidima'il muslimin, dan sesungguhnya aku telah meninggalkan dan hak aku sebagai khalifah kepada Muawiyah ini lidima'il muslimin, untuk menjaga darah orang Islam. Wa talaban lima indallah, dan menuntut keredaan daripada Allah Ta'ala. Jadi manhaj Sayyidina Hasan ni, dia sanggup serah jawatan dia sebagai khalifah kepada umat Islam, sedangkan dia ni orang yang berhak, dia ni ada hubungan darah dengan cucunda dengan Nabi SAW. Dia serah jawatan ini kepada orang yang kurang martabat daripada dia, kerana untuk menjaga darah orang Islam. Jadi dengan penyerahan jawatan khalifah kepada Muawiyah ini, maka cukuplah 30 tahun 30 tahun Khalifah Ar-Rashidin yang telah diberitahu oleh Nabi. Nabi duk royak lama dah bahawasanya Khalifah Ar-Rashidah umat ini selama 30 tahun je. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, khilafatun nubuwah salasuna sanah. Khilafah atas jalan kenabiannya 30 tahun je. Kemudian akan berlaku mulkun wa rahmah, kemudian mulkun wa jabriyah. Kemudian akan berlaku pemerintahan secara zalim dan pemerintahan secara diktator. 30 tahun je. Kalau duk kira, ulama duk hisap balik, start daripada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, dia memerintah 2 tahun 4 bulan kurang 10 hari. Abu Bakar memerintah 2 tahun 4 bulan kurang 10 hari. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun 6 bulan 4 hari. 10 tahun 6 bulan 4 hari. Osman memerintah 12 tahun kurang 12 hari. Osman 12 tahun kurang 12 hari. Dan Sayyidina Ali, dia memerintah 5 tahun kurang 2 bulan. 5 tahun kurang 2 bulan. Dia Hasan memerintah selama 6 bulan. Kira-kira semua tu daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Hasan cukup 30 tahun yang telah diberitahu oleh Nabi. Khilafah umat ini yang berpegang atas jalan Nabi ni 30 tahun je. Jadi penyerahan Sayyidina Hasan, Khalifah Sayyidina Hasan ni kepada Muawiyah, dan maka start zaman Muawiyah itu berlakunya pemerintahan yang berlaku krisis yang penuh dengan kezaliman. Tidak nak kata Muawiyah ni
Muawiyah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Nabi, dia ni orang yang adalah. Dah, dia orang adalah. Tapi dia tersilap dalam ijtihad dia. Biarlah dia orang ahli ijtihad, dia ni orang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman khalifah Islam atas jalan Nabi 30 tahun, start daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Hasan. Kemudian selepas daripada itu nama je khalifah. Namanya khalifah, cuma tidak atas minhaj nubuwah. Khalifah atas lurah, khalifah atas bahasa saja, bukan khalifah atas istilah eling. Kemudian kita akan cerita pula dia hadis-hadis Nabi SAW tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah dan terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala. 2 minggu lagi lah. Hadis-hadis Nabi fikir tahawulah tentang akhir zaman, perjalanan zaman, tentang Bani Umayyah dan terbunuhnya Sayyidina Husain, adik kepada Sayyidina Hasan, dibunuh pada 10 Ashura. Mana? Di Karbala. Tapi kita cerita dengan atas metod Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kalau kita cerita atas metod Syiah agak bertepuk, ambil pisau, kelekung darah habislah. 10 Ashura tu dia muduk darah, habis darah. Sebab apa? Sebab nak rasa keperitan Sayyidina Husain yang telah dipotong lehernya di Karbala. Nabi tahu dah ada hadis-hadis yang mana satu hari Nabi khutbah atas mimbar, mari cucunda Nabi Hasan dan Husain. Hasan dan Husain mari duduk beranda mimbar tu. Nabi pegang Hasan dan Nabi pegang Husain. Nabi pergi cium mulut Hasan dan Nabi pergi cium leher Husain. Sahabat tanya, kenapa Hasan ni mau cium mulut, Husain ni mau cium leher? Kemudian Nabi kata Hasan ini akan mati dalam keadaan mati melalui mulut, dan Husain ni akan mati melalui leher. Jadi bila tengok hadis tu, betul lah bahawasanya kalau kita klik balik, cek balik sejarah, bahawa Hasan mati diracun oleh isteri dia. Diracun oleh isteri dia, yang mana isteri dia ni diupah oleh kelompok Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait keluarga Nabi. Dan Husain, Nabi cium di leher Husain ni mati dalam keadaan dipancung tengkuk oleh kelompok Nawasib. Kelompok Nawasib di Karbala, Karbala, Iraq tu. Jadi insya-Allah kita akan cerita benda ni minggu depan berdasarkan hadis-hadis akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya danim an-ni'am ya kathir al-khairat ya wasi'al 'ata ya dafi'al bala wa ya sami'ud du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lut ya haliman la ya'jal iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi